لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنا نعلم ما نعرف ونحن الملائكة المقربين أخرجنا من الظلمات وافتح لنا أبواب رحمتك وعلينا السلام. رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا ولا شيخ المصنف وتعالى نفعنا في الدارين. Sekarang. Dan sunat bahawa dikata as-salatu jami'ah pada tiap-tiap sembahyang sunat yang dituntut mengerjakan dia dengan jamaah. Dan sunat bahawa dikata as-salatu jami'ah pada tiap-tiap sembahyang sunat. Pada tiap-tiap kali nak salat, nak sembahyang sunat yang dituntut mengerjakan dia kan sembahyang tu berjemaah. Setiap sembahyang yang disuruh berjemaah, tiap sunat yang disuruh berjemaah seperti sembahyang raya, sembahyang hari raya kedua, kedua maknanya dua hari raya tu lah. Barangkalinya adanya pada sembahyang hari raya keduanya dua hari raya. Dan gerhana dua gerhana bulan, gerhana matahari. Dan sembahyang minta hujan istisqa dan tarawih dan witir, yakni witir witir pun tapi witir untuk bulan Ramadan saja. Dan tiada sembahyang jenazah dan sembahyang manzurah kerana datang disebut pada habiskan. Jadi maknanya disunatkan kata as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Artinya as-salata jami'ah. As-salatu jami'atun. As-salatu jami'atun. Artinya as-salata jami'atan. As-salata jami'atan. Boleh baca? Artinya as-salatu jami'atun. Ada alilam. Ini pun tepat banyak salah kata, banyak kata salatu jami'ah. Salatu jami'ah itu tak betul, kena ada alilam. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Yang selalu katanya salatu jami'ah itu salah. Jadi maknanya sunat ada mana-mana seorang ganti di tempat qomat. Sebab qomat dan azan tak diguna melainkan pada sembahyang fardu yang 5. Maka sekiranya kalau sembahyang sunat yang disunatkan sembahyang dengan secara berjemaah, maka apabila nak mulai itu sunat bagi ada siapa-siapa seorang kata as-salata jami'ah. Katanya
sambung di situ dikatanya dan tiada sembahyang jenazah. Maknanya kalau sembahyang jenazah tak sunat. Dan sembahyang mandhurah, sembahyang yang dinazarkan itu tak sunat. Jadi sembahyang sunat yang ditutupkan berjemaah tu seperti dia sebut tadi, sembahyang raya kedua-dua, sembahyang gerhana kedua-dua, dan sembahyang apa dia lagi, minta hujan, dan tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Kerana datang sebut ni ilak pada sunat bahawa dikata. Kerana datang sebut pada sahihaini, pada dua sahih Bukhari dan Muslim, pada gerhana matahari, pada sembahyang gerhana matahari, dan dikiaskan yang lainnya, yang lain daripada gerhana matahari, ini kias atas sunat, atas gerhana matahari. Jadi maknanya ada sabit di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi kata as-salatu jami'ah ketika nak salat gerhana. Tetapi tidak datang warid pada sembahyang yang lain-lain. Hanya sembahyang yang lain daripada gerhana seperti tarawih dan raya itu dikias di atas sembahyang gerhana. Maka jadi kesimpulan sekarangnya, semua sembahyang yang disunat berjemaah itu, sembahyang sunat yang ditutupkan berjemaah tu sunat, kita kata bila nak solat tu as-salatu jami'ah. Dan memadai pula bahawa dikata padanya pada sunat, pada sembahyang sunat yang ditutup mengerjakan dia dengan jemaah, katanya as-salata as-salata. Atanya halummu ila salati. As-salata as-salata. Mana hadir oleh kamu, berdiri oleh kamu akan semayang. Halummu ila salati. Anak datang oleh kamu kepada semayang. Atau as-salata rahimakumullah. As-salata rahimakumullah. Tetapi yang pertama itu afdal daripada yang ketiga. Tetapi yang pertama itu, yang pertama tu ialah as-salatu jami'ah. Yang pertama ialah kataan as-salatu jami'ah. Afdal, lebih afdal daripada yang ketiga. Mana dia? Al-mu ila salat. Tiga yang kemudian. Tiga yang kemudian tu ialah al-mu ila salat. Tak, salah. Dan yang pertama ialah as-salatu jami'ah. Itu afdal daripada tiga yang kemudian. Maknanya daripada tiga yang kemudian, mana semua tiga-tiga yang belakang ni. Maknanya tiga yang kemudian, bukan nombor tiga saja. Tiga yang kemudian. Maknanya as-salata as-salata, artinya halummu ila salat atau as-salat rahimahukumullah. Jadi maknanya yang pertama lebih baik, lebih afdal daripada yang tiga di belakang ni. Jadi semuanya empat ya. Semuanya empat. Empat perkataan, mana yang pertama lebih afdal daripada tiga yang belakang, yang kemudian. Kalau solat tarawih kata, solat tarawih.
Salatat tarawih. Jangan as-salatut tarawih, itu salah pula. Itu baca as-salatat tarawih rahimakumullah. Salatat tarawih rahimakumullah. Lepas tu sepatutnya makmum tu jawab la ilah, bukan as-salatu la ilaha illallah. Bukan as-salatu la ilaha illallah. Bahkan jawabannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bukan as-salatu la ilaha illallah. Katanya dan mengata pada awal waktu sekali supaya ganti bang, dan dikatakan pula ketika mendirikan sembahyang supaya ganti qomat. Jadi as-salatu jami'ah tadi tu apabila sampai masa nak solat geranu masalan, atau sampai masa nak apa dia? Nak sembahyang istisqa masalan, dan juga apabila sampai masa nak solat, masuk waktu solat sembahyang raya, begitu juga solat tarawih, sunat-sunat tadilah, yang sunat berjemaah tadi tu apabila masuk waktu kita kata dah sekali. Lepas tu apabila sampai masa nak berdiri sembahyang tu kata pula. Jadi supaya yang pertama ganti daripada azan, yang kedua tu ganti daripada qomat. Jadi maknanya buat macam kalau sembahyang fardu tu apabila masuk waktu kita azan, apabila nak berdiri sembahyang tu kita qomat. Maka disunat buat caranya begitu. Tetapi tidak azan, tidak qomat, hanya kata as-salatu jami'ah. Dua-dua kali. Ketika masuk waktu tu satu kali, ketika nak mulai solat tu satu kali. Seperti kita azan dan qomat pada sembahyang fardu. Itu maknanya. Maka jika ada sembahyang yang sunat tiada ditutupkan berjamaah, maka tiada disunat padanya yang demikian itu. Demikian itu perkataan. Seperti sembahyang nak solat hajat. Solat hajat tu tak disunat, tak masuk dalam kata sembahyang yang sunat berjemaah. Tetapi kalau sembahyang jemaah pun tak mengapa, sah lah juganya. Tetapi asalnya masuk dalam bagai sembahyang sunat yang tak disuruh, tak ditutup berjemaah. Bukan dilarang. Hanya tak disuruh. Kalau nak solat tu berjemaah tu bolehlah. Solat hajat berjemaah tu pun bolehlah. Tetapi ingat katanya tak disunatkan. Tapi boleh nak buat. Hanya masuk dalam katanya harus. Tengok. Sekiranya kalau sembahyang sunat itu tiada ditutupkan berjemaah, maka tiada disunatkan padanya. Tak sunatlah. Kata demikian itu kata as-salatu jami'ah. Artinya 3 lagi tu. Kenapa tak disunatkan? Kerana ketiadaan warid, sebab tidak ada datang daripada Nabi SAW. Dan lagi segala mereka yang mengiringikan jenazah hadir mereka itu, maka tiada hajat kepada memberitahu mereka itu. Lagi pulanya masalah solat jenazah tu kenapa tak sunat kata as-salatu jami'ah juga? Kalau kita kira tu dia lebih tinggi daripada sembahyang sunat lagi kan. Tetapi tak disunatkan juga. Kenapa begitu? Dia katanya kerana ketiadaan dan lagi segala mereka yang mengiringi jenazah. Hadir mereka itu maka tiada dihajat. Maka tiada hajat kepada memberitahu kepada mereka itu. Sebab mereka itu dah ada. Masalah solat jenazah tu kalau orang tanya kenapa tak sunat juga katanya as-salatu jamaah ketika nak mulai solat jenazah. Maka jawab katanya masalah solat jenazah tu ketika diusungkan mayat, diusungkan jenazah
untuk nak bawa pergi ke tempat solat tu, itu dah sunat mengikut akan mayat. Disunatkan kita mengiringikan jenazah itu. Jadi maknanya kalau adat kita sekarangnya sudah mandi apa semua, maka dibawa, kalau di petani itu begitu. Mandi mayat, kapan mayat di rumah masing-masing. Lepas tu dibawa datang ke masjid untuk nak solat. Ketika dibawa datang ke masjid tu, maka sunat bagi orang-orang ramai tu ikut belakang. Mengiringi ikut belakang. Diusungkan mayat, ada 4 orang mengusungkan mayat, lepas tu orang-orang ramai itu ikut belakang. Ikut belakang ramai-ramai sampai ke masjid. Maka yang ikut belakang yang berjalan ikut belakang jenazah itulah yang solat jenazahnya. Jadi pada maknanya orang yang nak datang sembahyang jenazah tu dia dah hadir. Dia dah ada ketika mana? Ketika diusungkan mayat kepada tempat solat. Maka orang dah ada, maka tak perlu kita memanggil. Itu maknanya kerana kerana mereka yang mengiringi jenazah. Sebab mengiringi jenazah tu adalah perkara yang sunat. Apabila diusungkan mayat itu, disunatkan kita ikut berjalan beramai-ramai, ikut di belakang. Belakang jenazah. Apabila sampai ke tempat nak solat, jadi tak payah kita panggil lah. Sebab orang datang mengiringi itu, dia datang nak solat. Begitu. Bisa. Bermula segala kalimah bang itu dua-dua kali. Semua kalimah bang, kalimah azan tu dua-dua kali. Melainkan takbir pada awalnya, maka iaitu 4 kali. Allahu Akbar itu 4 kali pada permulaan azan. Dan kalimah tauhid akhirnya sekali. La ilaha illallah tu 1 kali. Lepas tu yang lain dua. Jadi maknanya takbir Allahu Akbar itu 4 kali pada permulaan. Kali pertama tu 4 kali. Adapun kali yang kedua 2 kali. Lepas tu kalimah la ilaha illallah tu 1 kali. Maka lain daripada itu dua. Begitu ya. Maka jumlahnya kalimah bang 19 kalimah. Kira semua ulangan dia jadi 19 kalimah. Dengan tarji'. Dan 15 kalimah dengan tiada tarji'. Dia katanya kalau tak kira dengan tarji' tu jadi 15. Kalau azan lain daripada subuh, cuba bilang. Takbir 4. Takbir 4. Asyhadu an la ilaha illallah 2. 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 8. Jadi 8. Lepas tu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah 12. Lepas tu takbir pula 2. Jadi 14. La ilaha illallah 15. Jadi 4, 2, takbir 4,
Asyhadu an la ilaha illallah 2, 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 8. Nah, lepas tu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah 4 pula jadi 12. Lepas tu takbir pula 2, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1 jadi 15. Itu kalau tak kira dengan tarjih. Kalau solat subuh kira dengan tarjih tambah tarjih pula maka jadi kenapa jadi 19? Bukan. Bukan dia. Ya, salah ingat. Ya, terlupa tu. Tarjih. Ya. Dia tarjih ni setengah daripada apa dia? Sunat yang kita kata pada masa azan. Bukan salah ingat. Bukan as-salatu khairum minan naum, itu bukan. Uh, kalau as-salatu khairum minan naum tu dia panggil taswib. Kalau as-salatu khairum minan naum dia panggil taswib. Bukan tarjih, saya salah ingat. Kalau as-salatu khairum minan naum itu dia panggil taswib. Ada sebut apa? Adapun tarjih ni ialah sebut 2 kalimah syahadah.
dengan secara sembunyi, belum pada nak nyaringkan suara. Jadi maknanya belum kita habis takbir 4 kali, Allahu Akbar 4 kali tu, Bilal lah ni, Bilal. Dia kata seorang dia dulu, untuk dengar dia seorang dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa tu barulah asyhadu, begitu. Jadi 4 kali pula. Jadi maknanya asyhadu an la ilaha illallah tu, jadi kalau kira betul-betulnya, maknanya Bilal tu sebut 4 kali. Jadi salah kata dia buat bisikkan, dia kata seorang dulu, asyhadu an la ilaha illallah. Apa tu asyhadu an la, begitu. Apa tu asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha, begitu. Maknanya 4 tu pula. Jadi 19 lah. Jadi tarjih tu maknanya sebutkan dua syahadah itu, sebutkan dua syahadah tu dengan rendah suara sebelum pada nak nyaringkan suara. Jadi maknanya belum pada nak nyaringkan suara dengan asyhadu an la ilaha illallah, dia sembunyi, dia kata untuk dengar dia seorang dulu. Dia kata macam ni lah. Jadi maknanya asyhadu an la ilaha illallah yang nyaring 2 kali. Dan tarjihnya 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu ulangan 2 kali, maka tarjih pun 2 kali. Tetapi kena kata sebelum. Jadi asyhadu an la ilaha illallah tarjih, asyhadu an la ilaha illallah nyaring. Asyhadu an la ilaha illallah tarjih. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah nyaring. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tarjih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nyaring. Tarjih nyaring, tarjih nyaring. Begitulah. Jadi maknanya kalau kira dengan tarjih tu memanglah betul lah jadi 19. Itu maksud dengan tarjih. Betul lah, jadi sebab itu tambah 4 pula. Kan? Jadi 15 tambah pula 4, jadi betul lah jadi 19. Jadi kalau kira dengan tarjih, maknanya asyhadu an la ilaha illallah 4 kali. Kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau kira dengan tarjih pun 4 kali juga. Begitu ya. Tengok dia katanya maka jumlah kalimah bang 19 kalimah. Dengan tarjih, maknanya kira dengan tarjih. Kira dengan tarjih. Begitu ya. Lepas tu kita maklum dah saat ni tu, tarjih mana apa? Maknanya belum kata nyaring tu, kita kata dengan lahan dulu untuk dengar kita seorang dulu. Jadi pada 2 kalimah syahadah. Gitu ya. Dan 15 kalimah dengan tiada tarjih. Kalau tak kira dengan tarjih, maka 15. Begitu. Iaitu kalimah azan. Iaitu kalimah bang tu, maklumlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi lepas tu Bilal biasanya di azan tu 2 kali kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan jangan ikut cara tahiyat. Tahiyat apa ni? Asyhadu an la, kita baca tahiyat, kita baca mana? Asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi azan jangan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sini tak ada waw, tidak ada waw, di tahiyat ada
ada waw. Jangan keliru. Jadi di azan tidak ada waw, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan tidak ada waw, tetapi di dalam tahiyat ada waw. Begitu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati. Hayya makna hadir olehmu. Hadir olehmu. Hayya. Itulah Arab sekarang pun guna hayya, hayya. Mai. Ada yang buat lagu tu hayya hayya hayya. Yang ni lah, hayya ni. Hadir oleh kamu, mari. Nah, mai. Hayya 'alas salati. Hayya 'alas salati. Hayya 'alal falahi. Hayya 'alal falahi. Al-falah mana beruntung, bertuah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan lafaz qomat itu sekali-sekali. Sekali-sekali ya. Malaikat takbir pada awal dan pada akhir. Maka kita kata dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ya. Dan lafaz qomat dan lafaz qad qamatis salat. Takbir pada awal dan pada akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di awal dan belum la ilaha illallah ulang dua kali dan qad qamatis salatu. Qad qamatis salatu. Qad qamatis salatu. Maka itu pun ulang dua kali juga. Maka iaitu dua kali. Maknanya takbir awal akhir, awal di ujung dua kali, qad qamatis salat pun dua kali, yang lain step satu. Begitu ya. Lepas tu jadi kiranya berapa semua? Maka jumlahnya perhimpunannya kalimah, maka jumlahnya kalimah qamat itu 11 kalimah. 11 kalimah. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Syahdan adalah bagi bank dan qomat itu beberapa syarat dan sunat dan makruh. Adalah bagi bank azan dan qomat dan itu beberapa syarat. Syarat nak memadai bank itu dan qomat itu ada syarat dia. Sebab kita maklum daripada dulu apa hukum azan dan qomat. Sunat kifayah kalau ramai, kalau berjemaah sunat apa? Sunat aini kalau seorang. Sunat kifayah kalau ramai-ramai, dua ke atas, kalau seorang tu sunat aini. Seperti hukum memberi salam. Maka kalau tak kena dengan syarat dia, maka tak tertunai sunat tadi. Kalau tak kena dengan syarat dia, maka sunat yang kata sunat tu tak tertunai. Seperti orang gila azan. Misalan kita katanya apabila masuk waktu sunat kifayah bagi orang tempatan itu azan.
apabila masuk waktu, maka disunatkan atas jalan kifayah bagi orang di tempatan itu. Maka tidak ada siapa azan melainkan orang gila. Melainkan orang gila. Maka kalau kalau tidak ada yang berakal azan tu, maka tak terhasil, tak tertunai sunat kifayah. Tengoklah. Tu nak bagi tahu katanya ada syarat dia dan sunat dia. Sunat tambahan. Di atas asal azan tu dah sunat. Tapi benda yang disunat tambahan di atas diri azan tu pula. Dan makruh. Ada juga makruh di dalam buatan azan tu ada juga. Bermula syarat sah bang dan qomat itu masuk waktu, syaratnya masuk waktu. Maknanya kalau qomat artinya azan belum masuk waktu, lepas tu apabila masuk waktu tidak ada siapa azan, maknanya tak tertunai sunat. Maknanya kalau azan belum pada masuk waktu, tak dapatlah pahala azan. Tak dapatlah pahala azan, hanya dapat zikir. Dapat pahala mengucap takbir tu adalah. Dapat pahala mengucap asyhadu an la ilaha illallah tu dapatlah. Tapi atas nama pahala azan tak dapat. Sebab belum sampai masa. Lagi pulanya tidak sah. Tidak sah. Tidak sah macam kita semayang belum pada masuk waktu itulah. Tidak sah. Apa faedahnya? Maka dia katanya, maka tiada sah bang dahulu daripada waktu dengan ijma'. Ijma' ulama tidak sah. Azan belum pada masuk waktu. Apa faedah daripada kata tidak sah? Maknanya, apabila masuk waktu, mesti azan lain. Azan yang sebelum tadi tu tak dikira. Apabila masuk waktu, mesti azan lain. Kalau tak azan, terus solat. Imam kata, kita dah azan kan? Biarlah tak masuk waktu pun, tapi kita dah azan. Tak payahlah kita azan kali yang kedua. Maka solat gitu. Qomat solat. Maka jadi pada maknanya sekali pada ketika itu tak tertunai sunat azan. Tak memadai. Jadi maknanya tak lepas daripada tututan sunat. Kalau soal tak berdosa lah. Tetapi tak tertunai sunat azan. Begitu. Melainkan bang subuh. Melainkan bang azan subuh. Maka harus bang ia kemudian daripada setengah malam. Kerana datang hadis yang sahih. Melainkan bang subuh tu boleh nak, boleh. Boleh nak azan belum pada masuk waktu subuh. Maknanya boleh nak azan belum pada naik fajar lah. Boleh nak azan belum pada naik fajar. Tetapi waktu kata boleh nak azan tu apabila masuk separuh malam. Setengah malam, yakni separuh malam. Apabila lalu mulai malam tu mulai daripada masuk waktu maghrib. Lepas tu kita tengoklah mulai masuk waktu maghrib jam berapa dan mulai naik fajar tu jam berapa. Maka kita boleh tahulah kat tengah tu lah. Itu panggil separuh malam. Maka apabila lalu oleh malam, dapatnya separuh, boleh dah kita nak azan subuh. Jadi pukul 2, pukul 3 tu boleh dah tu. Nak azan subuh. Tetapi apabila naik fajar, azan pula straight lagi. Azan pula straight lagi tak memadai dengan azan yang sebelum waktu. Tetapi nak cerita katanya,
Kalau azan subuh tu nak azan belum pada masuk waktu subuh, boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Memadai, maknanya hasil sunat lah. Hasil sunat azan lah. Tetapi kalau waktu lain tak boleh, tak datang, tak dapat pahala, tak jadi azan. Tetapi kalau salat subuh ni, kalau kita azan pukul 4 tu kita azan dah sekali. Lepas tu apabila naik fajar tu azan pula sekali lagi. Caranya begitu. Tu mana katanya malaikat bang, rasanya ia ulang sekali lagi masa di bahasan sunat bang tu. Tengok sana lah rasanya. Dan malaikat bang subuh maka arus bang ia kemudian daripada setengah malam. Maknanya apabila lalu masa sampai setengah malam tu dah boleh nak azan subuh. Pukul 1 masalah boleh lagi. Pada galiknya dah boleh dah tu. Separuh malam. Nah, kalau kata jam 1 malam atau jam 1:30 sana, maka dah masuk separuh malam, maka boleh nak azan. Tapi nak azan tu elok kena bagi tahu dulu. Nanti orang keliru. Bagi elan kepada orang-orang tempatan tu katanya kita malam ni kita akan mulai kita nak azan 2 kali. Azan subuh 2 kali. Belum masuk waktu sekali dan ketika masuk waktu subuh sekali. Supaya orang tak keliru. Tapi kalau tak elan pun tak mengapa. Itu dia syarat. Syarat dia satu saja. Apa dia? Mesti dah masuk waktu. Azan belum waktu tidak sah. Tak cukup syarat. Adapun hukumnya, hukum azan dan qomat, bahawa segala manusia itu tak kala tak kala fajar ada setengah mereka itu salah. Ulang sekali lagi ya. Malaikat bang subuh, maka harus bang ia kemudian daripada setengah malam. Kerana datang hadis yang sahih. Nabi ada buat begitu. Nabi ada suruh buat begitu. Itu ya. Maklum, jadi maknanya azan subuh tu pasal syarat tak habis lagi. Ni masalah azan subuh tu sunat 2 kali kan. Sunat 2 kali. Belum masuk waktu 1 kali dan ketika masuk waktu 1 kali. Adapun hikmatnya. Ada tak tak? Adapun hikmatnya. Bukan hukum, salah baca. Adapun hikmatnya. Adapun hikmatnya, hikmat bang subuh 2 kali. Adapun hikmatnya, hikmat azan subuh 2 kali, 1 kali belum masuk waktu dan 1 kali ketika masuk waktu. Hikmatnya, maknanya tujuannya, bahawa segala manusia itu tak kala fajar, tak kala naik fajar, yakni fajar shadiq. Naik fajar shadiq ni kita maklum masuk waktu subuh. Ada setengah mereka itu junub dan setengah mereka itu tidur. Sebab itulah maka disunatkan bang dulu daripada ni dia soreh kata sunat. Ni baru soreh kata sunat. Maka disunatkan dahulu daripada fajar, yakni fajar shadiq, supaya jaga daripada tidur.
supaya supaya jaga dan bersedia mereka itu bagi memperbuat pada waktu fadilah awal waktu. Ha. Jadi hikmat suruh azan belum pada fajar tu satu kali. Jadi azan tu dua kali. Maknanya belum fajar satu kali. Tetapi belum fajar tu mulai masuk waktu dianya ialah apabila masuk pertengahan malam. Jadi antara itulah, antara belum sedikit nak masuk fajar, maka situ sunat dah satu kali, dan ketika naik fajar pula satu kali. Kenapa sunatnya begitu? Sebab waktu itu, waktu kalau kita kiranya waktu naik fajar sadiq itu, manusia yang ada kat rumah tu biasanya setengah orang tu berjunub. Nak kena mandi dulu, kan? Maka bolehlah mandi awal-awal ketika azan yang pertama belum naik fajar tu, dengan azan dia pun mandi. Apabila azan yang pertama belum masuk waktu subuh tu, apabila azan dia pun mandi. Jadi apabila masuk waktu subuh tu, dia dah habis mandi. Jadi maknanya bolehlah dapat solat sembahyang subuh pada awal waktu, dapatlah fadilah awal waktu. Begitu. Dan dan setengah mereka itu tidur ketika naik fajar, ketika masuk waktu solat subuh tu, tengah tidur lagi, tak sedar lagi. Maka lebih baiknya kita azan belum pada tu. Belum pada naik fajar kita azan dah. Jadi azan pertama tu seolah kata membangkitkan dia, mengejutkan dia. Jadi misalan kita katanya subuh pukul 4, pukul 5 masalan. Pukul 6 masalan. Subuh pukul 6. Subuh pukul 6. Pukul 5 tu kita dah azan. Maka dia bangkit. Maka dapatlah sembahyang subuh awal waktu. Tidak pun 5:30. Setengah jam lagi nak masuk subuh, kita dah azan dah satu kali. Ketika azan yang pertama, yang berjunub tu, bolehlah buat siapan mandi. Yang tak jaga lagi, bolehlah dia jaga. Dengan azan yang pertama. Apabila masuk waktu solat subuh, dapat sembahyang di awal waktu. Enaknya begitu. Tengok dia katanya, dan setengah mereka itu tidur. Sebab itulah, sebab adalah manusia pada ketika itu setengahnya berjunub, setengah tu masih tidur lagi, maka disunatkan bang azan dahulu daripada fajar. Sunat. Supaya jaga daripada tidur dan bersedia mereka itu manusia bagi perbuatkan sembahyang subuh itulah pada waktu fadilah. Pada waktu fadilah awal waktunya. Jadi maknanya dapat sembahyang subuh pada awal waktu. Dapatlah fadilah sembahyang awal waktu. Kalau kita katanya azan fajar, yang berjunub nak kena mandi lagi. Yang tidur nak jaga lagi. Jadi boleh jadi membawa kepada tak sempat nak sembahyang subuh di awal waktu. Mudah katanya buat azan yang pertama belum pada naik fajar tu, azan untuk buat kesiapan. Azan untuk buat kesiapan untuk nak dapatkan solat subuh di awal waktu. Sebab dia tak sama kalau tanya kenapa Zuhur tak buat begitu juga. Sebab Zuhur biasanya manusia itu tidak tidur. Tidak tidur dalam kerjaan, dalam apa. Tapi waktu subuh ni masa mereka orang tidur. Begitu ya. Bila? Maka kita akhir kata dan qomat. Maka tiada harus didahulukan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aftah lana futuhan arifin wa nawwir qulubana wa nuzzil kalimati amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dunka ma qara'na wa ma fasna wa ma sami'na faraddad alaina wa aftah lana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum Baba, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.